Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau ada di bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kau ada di bersama dengan Atuk. Bersama mengatur. Kita sekarang kerap pukul 10. Bukan 9.30. Nanti Atuk baca lah. Kerap pukul 10. Tajuk kita hari ini, umur 60-an itu ialah umur kematian. Wah, seriau. Sebut mati memang seriau. Adakah orang tak takut mati? Ada tu. Adakah orang tak takut mati? Seriau sebut mati. Umur 60-an ialah umur meninggal. Itu kita harus faham. Harus faham. Ada orang tak sedar diri lagi ke? Umur 60. Rasulullah kata umur umatku 60 hingga 70. Majority after that. Habislah, finish. Inna lillah. Inna lillah. Jadi siapa yang umur 60 tu, you will be anytime. Anytime, anywhere, any place. Begitulah rahsia sebuah kematian. Tiada siapa yang tahu. Lahir, ketentuan Allah. Mati, ketentuan Allah. Hidup, kita yang buat. Hidup juga adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau apa ni bersama dengan Atuk hari ini? Terima kasih rakan-rakan kerana sudi join, sudi mendengar sepatah dua kata. Daripada rakan-rakan semua, tajuk kita hari ini, sementara kita beramal ibadat dengan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Sesiapa yang menduduki dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, umpama dia berada di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Sesiapa yang beribadat dalam bulan Ramadan akan ditambahkan berganda-ganda. Kalau bulan biasa 10 kali ganda, jika berada dalam majlis ilmu dalam bulan Ramadan, maka 70 kali ganda. Allahu Akbar. Rugilah siapa yang tidak hadir. Tetapi semua itu hidayah. Semua itu hidayah. Gerak-geri untuk menduduki dalam satu-satu majlis ilmu itu pilihan Allah. Pilihan Allah. Dan sudah semestinya syaitan akan menggoda. Alah, skip lah. Alah, boring duk dengar tu. Alah, tak ada apa pun. Dia cerita benda sama je. Benda tu je. Itulah apabila syaitan mulai menggoda. Dan kita akan rasa berat. Kita akan rasa berat nak mendengar. Kita akan rasa, buang masanya. Itulah orang banyak dosa. Orang banyak dosa itu tandanya. Berat dosa. Tapi bagi orang yang imannya semakin meningkat, Allah telah memberi hidayah kepadanya, membuka pintu-pintu hidayah. Dia mulai rasa seronok, rasa nikmat. Nak dengarnya. Itu tanda dia. Jadi kalau anda terdiri daripada orang yang boringnya dengar, cek dosa anda. Cek perilaku anda sebelum terlambat. Kalau dah mati, innalillah, habislah kau. Habis. Manusia ini berakhir dengan kematian. Bila mati, maka putuslah amal ibadat seseorang anak Adam. Bila mati, maka habislah ibadat di dunia. Tidak diwajibkan lagi beribadat setelah berlaku kematian. Tidak ada orang mati solat. Tidak ada. Tidak ada orang mati keluarkan sedekah. Tidak ada. Tidak ada orang mati yang menuntut ilmu. Tidak ada. Tidak ada orang mati yang masuk dalam majlis-majlis ilmu. Tidak ada. Jadi semua ibadat di dunia ini akan terhenti. Borderline, stop apabila kita meninggal dunia. Apabila kita nama mayat, kita tidak nama lagi manusia. Sekarang kita nama manusia. Manusia apabila jadi mayat, apabila jadi arwah, kita semua ni bakal arwah. Bakal arwah. Allahu Akbar. What do you want? Lapar. You can ask your grandma. Go. Grandma is here. Cuba aku lapar. Kau apa day hari ini? Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi. Semoga Atuk doakan semoga siapa yang menduduki dalam majlis ilmu, tak kira di mana, termasuk yang di Atuk ni, dia kira ilmu jugalah. Maka akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Allahu Akbar. Kau benda kita hari ini ialah
Kematian itu bermula 60-an. Tapi tu kawan saya mati umur 20. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awalnya mati. Tapi tu isteri saya mati umur 40. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung kau boleh kahwin baru. Kahwin baru. Allahu akbar, dapat kahwin baru. Oi, kalau wanita betul lah. Wanita ni kalau dia umur 40, 50, kalau suami dia meninggal, dia tak kahwin dah. Dia tak kahwin dah. Betul ke orang kata macam tu? Siapa boleh komen sikit? Dia tak kahwin dah. Dia sayang suami dia. Dia jaga anak-anak dia. Ramai single mother. Ada anak 2, 3, 4, 5, 6. Dia jaga betul-betul anak dia. Excellent, sukses. Wow. Dan dia ciri-ciri wanita syurga. Tak kahwin. Tak kahwin. Tapi laki-laki. Oi, menangis. Menangis. Menangislah juga. Kok ada day hari ini? Sembang-sembang pagi hari ini, 60-an adalah tahun-tahun kematian. Jadi siapa yang sudah sampai 60-an, you must be ready. Are you ready? Are you ready? Bukan takut mati, tak takut. Tapi takut tak masuk syurga. Itu yang menakutkan. Takut kita salah lorong. Salah lorong. You want to use? Okay. Kau ada day hari ini, sembang-sembang pagi bersama Atuk. Terima kasih banyak kerana sudi join dengan Atuk. Join dengan Atuk hari ini. Kita berpuasa Ramadan, Allahu Akbar. Kita berdoa semoga kita akan dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Kenapa hebatnya Lailatul Qadar? 1000 bulan bro. Sama dengan beramal 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun? Allahu Akbar. Itulah kelebihan jadi umat Nabi Muhammad. Syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau jadi umat Nabi Musa, tak ada benda-benda macam ni. Umat Nabi Musa solat 50 waktu, 24 jam. Umat Nabi Muhammad 5 waktu. Tapi pahala dapat 50. Dia sama banyak dengan orang solat 50 waktu. Allah punya sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya yang dinamakan umat Nabi Muhammad. Cici, assalamualaikum tu. Encem, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kau dah day kita hari ini. Cici muda lagi. Baru 20. 20. Orang yang umur 60-an, maka tanda-tanda itulah sudah sampai kepada garis penamat. Sudah sampai ke garis finish, kata kawan kita daripada Indonesia. Garis finish bagi seorang insan itu umat Nabi Muhammad antara 60-an, 70-an, garis finish. Apa khabar Indonesia? Hai. Apa khabar Jakarta, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Medan. Rakan-rakan kita semuanya pada. Terima kasih banyak. Rakan-rakan kita dari Kuala Lumpur. Wow, Kuala Lumpur paling ramai selalu menonton. Menonton Tazkirah Duha Atuk ini ialah dari Kuala Lumpur. Hebat orang Kuala Lumpur, hebat. Dari Puchong pun ramai. Puchong, Bangi, daripada Bangi. PJ, daripada PJ. Wow. Singapura, ada Singapura. Bangladesh pun ada. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kerana sudi menjenguk kita. Kursi-kursi ilmu InsyaAllah akan menjadi rantai, akan mengikat kita bersama menuju ke syurga. Amin. Kau day bersama kita hari ini. Kematian itu adalah menjadikan kita diingat kepada mati. Bila kita hidup, kita selalu lupa kita mati. Itulah yang merisaukan kita. Bagi orang yang hidup, dia selalu lupa dia mati. Kereta pun habis minyak mati juga. Tapi boleh dihidupkan semula. Kita kalau habis nyawa tak boleh dah. Kita nyawa ada satu je. Minyak kereta you boleh isi banyak. Kau ada day hari ini. Kematian adalah satu hal yang dekat dengan kita sendiri. Kematian ini adalah satu suasana yang very close with us. Close sangat. Very close sangat. Wah, sangat dekat. Kematian tidak memandang usia. Walaupun Rasulullah kata umatku umurnya 60-an, 70-an. Tapi kematian tidak memandang usia. Sebab anak Rasulullah sendiri meninggal. Baby lagi, kecil lagi. Anak Rasulullah. Tidak mengenal jabatan apa yang kau pegang sekarang. Kau big boss ke? Tidak mengenal. Tidak mengenal paras rupa. Cantik ke? Tak cantik ke? Mati tetap mati.
Tidak kira waktu, petang, siang, malam, tengah hari, waktu maghrib. Tak kira. Tak kira tempat, anywhere. You berada di mana, tak kira. Tak kira. Kematian itu tetap akan berlaku bila sampai masa dan waktunya. Tidak akan cepat sesaat dan tidak akan cepat, tidak akan lambat walaupun sesaat. Thank you Cici. Thank you semua. Sahabat duha yang sudi hadir, tolong tap. Tolong, ramai lagi yang tak follow Atuk dalam TikTok ni. TikTok dah komplain. TikTok komplain pula. Dia kata slow. TikTok kata followers slow. Ya ramailah orang yang minat mendengar. Dia punya TikTok account pun kosong, tak ada apa. Video tak ada apa, tak ada, semua private. Follower pun tak ada. Dia buka account TikTok tu untuk dengar ceramah je. That is very good sebenarnya. Itulah yang paling bagus. Berguna kan? Tak payah membawang. Ya, Mak Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Mak Zaki. Apa khabar? Kok update kita hari ini? Tidak ada seorang pun yang biasa memprediksikan kapan kematian akan menghampiri seorang. Tidak ada orang boleh menjangka, memprediksi bila dia akan meninggal. Itu rahsia Allah. Rahsia Allah. Kematian itu rahsia Allah. Kalaulah setiap orang tahu besok ataupun tarikh dia meninggal, maka dialah akan menjadi orang yang paling berjurus. Dia berjurus, warak, tak pernah pergi masjid. Kenapa tu? Besok dia nak meninggal. Tak pernah cium mak bapak. Tak pernah kisah mak bapak. Kenapa datang cium ni? Besok nak meninggal mak. Besok nak meninggal. Tak pernah sedekah. Tiba-tiba pergi jumpa Tok Iman di masjid. Kenapa ni Wan? Minggu depan nak meninggal. Allahu Akbar. Tak pernah belanja kawan. Tak pernah belanja kawan. Kenapa ni? Aku ni last gaji dah. Gaji bulan depan belum tentu dapat, dah meninggal. Itulah kalau tahu dik. Tapi Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Sebab apa? Rahsia sebenar. Kematian itu dirahsiakan ialah kerana ingin mengetes, menguji iman kita. Adakah dengan berahsia kematian engkau tetap beribadat seperti engkau nak mati besok? Adakah dengan aku rahsia kematian kau tetap bekerja, bertukar lumus siang malam untuk menyalahkan keluargamu? Adakah dengan aku merahsiakan kematian, adakah kau pergi menuntut ilmu siang dan malam? Adakah dengan aku merahsia kematian engkau tetap menanam kasih sayang kepada isteri dan anak-anak kamu? Adakah aku rahsia kematian engkau tetap berselawat kepada Rasulullah? Adakah dengan aku rahsiakan kematian hati engkau tetap bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Banyak soalan tu. Memang banyaklah. Hidup ni banyak soalan. Bukan banyak songeh. Banyak songeh tak ada apa arti. Kau the day sembang-sembang pagi hari ni. Tidak ada seorang pun dapat menjangka bila dia akan mati. Sebab apa tu? Kan orang sakit kan dekat dengan nak mati. Di hospital mana ramai yang masuk sakit ke, ataupun yang masuk ramai sakit dan keluar sikit yang hidup? Masuk ramai, masuk 10, 9 mati. Tak ada. Masuk 200, 5 je mati. Lebih kurang. Ya Cici, bas ekspres. Waalaikumsalam. Bas ekspres. Wow. Bas ekspres. Sekarang di mana? Di Penang. Assalamualaikum Pakcik, saya Nurul. Oh Nurul. Pakai bas ekspres pula. Nurul apa mak Nurul? Nurul apa awak? Selamat berpuasa. Mas, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam Mas. Kok update hari ini? 60-an, 70-an. Itulah umur umatku, kata Rasulullah SAW. Tapi ada orang umur 90 tu. Adalah jarang-jarang. Kadang-kadang. Tapi ada juga tu. Umur 20 dah meninggal. Umur 18 meninggal. 12 meninggal. Kahwin pun tak sempat. Adalah kadang-kadang. Tapi average. Rasulullah meninggal umur Rasulullah wafat umur 63. Sayyidina Abu Bakar wafat umur 63. Sama. Dan Sayyidina Umar juga wafat umur 63. Mungkin ini salah satu sebab Allah izinkan mereka ini dimakamkan di tempat yang sama. Saya bini Ain. Wow, bini Ain. Okey Ain. Isteri Ain, bini Ain. Ya, terima kasih. Kau update. Sebelum pergi jauh, Atuk ada terima satu ni, kertas ni.
Kertas ni. Mahijrah. Apa yang menarik di sini Atuk nak berkongsi ialah kelebihan sedekah. Kelebihan sedekah, terutama bulan Ramadan. Jadi Atuk rasa Atuk dapat ni, dia klip di kereta semalam selepas solat Jumaat. Jadi Atuk rasa Atuk nak share lah. Dia bagi kelebihan bersedekah. Kelebihan bersedekah khususnya dalam bulan Ramadan. Thank you semua sahabat duha yang sudi hadir. Tolong bantu Atuk tap skrin. Terima kasih. Tap kawan-kawan biar masuk semua, semoga dapat pahala yang banyak. Tak kira lah tap 20 orang masuk 2 orang pun alhamdulillah. Sekurang-kurang dia mendengar, dia memahami sepatah dua kata, memberi kekuatan pada dia, anda mendapat pahala percuma. Anda tak perlu cakap pun. Anda tag je, biar Atuk yang cakap. Itu mudah nak cari rezeki ni. Nak cari pahala ni senang. Terutama bulan Ramadan. 70 kali ganda bro. Jadi apakah maklumat yang Atuk dapat dalam dia orang selit dekat kereta ni? Selitkan kereta. Pertama sekali, sedekah. Aku bersedekah kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kita niat aku bersedekah ialah kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulullah. 2, aku bersedekah kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah suka bersedekah. Jadi kita kena hadir dalam hati kita bila kita berdekah, walaupun RM1, bukan jumlahnya, tapi keikhlasan. Aku bersedekah kerana mengharapkan redha daripada Allah SWT. Ini semua kena niat ni. Walaupun sekali je bagi RM1, tapi niat tu banyak. Macam-macam. Aku bersedekah kerana mohon redha-Mu ya Allah. Ya Allah, aku mohon redha-Mu ya Allah. Aku bersedekah supaya Allah menghilangkan sifat bakhil, kedekut dalam diriku. Aku bersedekah ini agar aku dihindarkan daripada ada sifat bakhil dari diriku. Ya tu, Nurul tengah kerja ni. Oi, hati-hati. Hati-hati kerja. Hati. Aku bersedekah kerana menyenangkan dan mengembirakan hati orang lain. Kita bersedekah kerana ingin mengembirakan hati orang lain. Allahu Akbar. Ramai keluarga-keluarga yang kesepitan nak beli baju raya sebagainya. Kita tolong dia. Allahu Akbar. Sebab itu apabila Rasulullah ditanya, apakah orang yang baik ya Rasulullah? Orang yang baik ialah orang yang berbuat baik dan membantu orang lain. Menyelesaikan masalah mereka. Amin. Aku bersedekah supaya Allah menutup kecederaan hartaku, membersihkan hartaku. Jadi kita bersedekah kerana nak menyucikan harta kita. Itu semua kena niat tu. Aku bersedekah supaya mengampuni dosa-dosaku. Kena niat, ya Allah, aku sedekah RM1 ini agar diampunkan dosa-dosaku. Dosa-dosaku. Niat nah. Ni sedekah, sedekah RM1. Oh, simple sangat. Simple sangat. Niat-niat sedekah tu kena ada dalam diri adik. Aku bersedekah akan menjadi perisai api neraka. Sesungguhnya sedekah itu umpama air menjirus api. Umpama air menjirus api. Umpama sedekah itu menghapuskan dosa. Allahu Akbar. Nurul Bos Ain. Nurul Bos Ain. Nurul Bos Ain. Kemudian aku bersedekah supaya selamatkan peribadiku daripada dengki dan khianat. Terutama kita ada di office, kalau ada orang dengki dengan kita, ada di rumah, di kampung, dengki apa semua, sedekah. Ya Allah, aku sedekahkan RM1 ini, semoga aku tidak diganggu oleh sesiapa pun yang dengki dan khianat. Niat. Itulah obat yang paling mujarab. Mujarab. Aku sedekah agar menjadi perisai api neraka. Aku bersedekah supaya menyembuhkan penyakitku. Itu yang penting. Ini dah pergi doktor dulu. Kau demam ke? Demam. Pergi doktor. Sedekah dulu. Ataupun solat dulu. Solat dulu 2 rakaat, pergi sedekah. Baru pergi klinik. Itu yang terbaik. Itulah 12 fadilat orang kena ada niat, orang yang infak dan orang yang bersedekah atau kongsi. Kongsi. Dia datang ni, dia kata infak amal jariah. Ini infak amal jariah. Dia kata dia ada lah sini. Beras 2 kilo, minyak masak. Ini untuk sekolah-sekolah pondok. Sekolah di pondok. Budak-budak pondok nak buka puasa. Allah besarnya. Kemudian hari ini, sema-sema pagi hari ini, kematian datang secara tiba-tiba. Hanya biasa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang dapat membantu kita kelak
ketika kita sudah tidak ada dunia lagi. Kematian itu tidak memberi notis kepada kita, tiba-tiba aja mati. Tapi persiapan kita boleh buat awal. Buat awal. Kata Sayyidina Umar, aku datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama 10 orang. Lalu salah seorang orang Ansar bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Wahai Rasulullah. Orang yang paling cerdas dan paling mulia, wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian, itulah orang yang cerdas. Dan paling siap menghadapinya, bekal untuk akhirat. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Itulah orang bijak. Itulah orang cerdas, orang hebat. Orang hebat cerdas. Allahu Akbar. Jadi kematian bisa membantu kita untuk selalu mengingati tentang kematian. Sebab itu Rasulullah kata, perbanyakkanlah kalian mengingatkan pemutus kelazatan, iaitu kematian. Lazatnya hidup di dunia ni, kononnya begitulah. Ada 5 perkara. Pertama, apakah nikmat di dunia? Waktu mudamu. Jagalah waktu mudamu sebelum masuk waktu tua. Apa yang kena buat tu? Solatlah. Apa kena buat tu? Buat kebaikan lagi. Banyak boleh buat tu. Masa muda kuat. Udah tua dah teruk lah. Yang kedua, waktu sihatmu sebelum datang sakit. Sebelum datang sakit. Masa kayamu sebelum datang miskin. Bila miskin barulah duk fikir nak bagi sedekah sana, sedekah sini. Kan? Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa luangmu sebelum sibuk. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Itulah 5 perkara yang kita perlu jaga, perlu berhati-hati, supaya kita bersiap sedia dengan sebuah kematian. Quote of the day bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak kerana sudi follow Atuk, sudi Cici sudi menjemput kawan-kawan supaya itu dah hadir. Tiba dah benda buka. Kenapa sekolah abang bunyi pula? Quote of the day hari ini, umur 60-an, 70-an itulah umur umatku. Ya kap-kap, Assalamualaikum Tok. Salam Tuhan. Salam Ramadan. Harap Atuk sihat-sihat selalu. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat-sihat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan bual bicara kita mengenai kematian itu 60-an. Kita baca dulu surah Al-Fatihah. Terutama bulan Ramadan ni. Kalau kita baca hari-hari biasa 1 huruf 10 pahala. Bulan Ramadan 1 huruf 70 pahala. Bayangkan surah Al-Fatihah. 156 huruf. Oi, 157 huruf. Banyak pahala tu. Banyak pahala. Kita niat baca Al-Fatihah ini, pahalanya ya Allah sampaikanlah kepada Rasulullah, kekasihmu, keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini kepada semua rasul-rasul dan nabi-nabi, khususnya Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami akan baca sebentar lagi kepada kedua ibu bapa kami. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini kepada diri kami, isteri, anak-anak, ataupun suami, rakan-rakan, menantu, sahabat, cucu, cicit, ciak, jiran, rakan-rakan quote of the day. Semoga terimalah pahala Al-Fatihah yang kita baca. Dan seterusnya ialah ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang sudah meninggal dunia ataupun yang belum meninggal dunia, walau di mana mereka berada. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. InsyaAllah. Ya Allah, jangan jadikan bacaan Al-Fatihah itu bacaan terakhir kepada kami semua. Ya Allah. Amin. Ya Allah, terimalah ibadah baca Al-Fatihah itu. Janganlah kau tolak ya Allah. Janganlah kau tolak ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah amalan. Setiap kali selepas ibadah. Sama ada selepas solat, sama ada selepas baca Al-Quran, sama ada selepas sedekah, sama ada selepas berbuka puasa, kena ada dua perkara dalam hati. Ya Allah, bahasa Melayu. Ya Allah, terimalah ibadahku. Kena hadir. Ibadahku tak sempurna ya Allah. Solatku tidak khusyuk ya Allah. Begitu. Kena hadir. Kena hadir. Terimalah ibadahku. Ya Allah, jangan tolak ibadahku. Dua perkara. Minta dengan Allah selepas daripada kita buat sesuatu ibadah. Ya Allah, janganlah tolak ibadahku. Setiap hari kena minta, ya Allah, terimalah ibadah puasaku. Janganlah kau tolak ibadahku. Ya Allah, terimalah solat, ibadah solatku. Janganlah kau tolak, ya Allah. Biar Allah terima. Kita takut, kita solat, kita puasa, kita sedekah, tapi semuanya tertolak. Tapi kita tetap berdoa. Sebab meminta dengan Allah itu doa. Doa itu zikir. Zikir itu ada pahalanya, ada ganjarannya. Itu yang penting. Kau update day bersama dengan Tok hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok. 60-an. Umur 60-an dan 70-an adalah umur umatku. Umur umatku. Tapi ada tapinya. Yang muda pun jangan seronok sangat. Buah kelapa pun ada, buah nyok pun ada yang gugur masa kecil lagi. Masa muda lagi. Muda lagi. Jadikan kematian itu hanya pada badan, kerana tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu. Kita, rumah terakhir kita, orang akan hantar kita bukan ke hotel. Orang akan hantar kita bukan ke kereta, atau kita bukan ke rumah kita, tapi orang akan hantar kita ke kubur. Itu rumah persinggahan kita. Arena. Sebab itulah apabila kita lalu di kubur, bagilah salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Beritahulah. Dia tak jawab tak apa. Tak jawab tak apa. Tapi kalau dia jawab, kau lari pula. Tiba-tiba dengar Waalaikumsalam warahmatullahi. Habislah kau. Kau lari pula. Jadi sebab mereka juga sedang meraihkan kedatangan kita. Sebab kita juga akan ke sana. Kita akan menjadi warga kubur. Warga kubur akan di sana. Sedarlah. Jadi apabila lalu kubur tu, sedekahlah Al-Fatihah. Ataupun nak cepat, sedekahlah Qul Huwallah. Aku sedekahkan baca Qul Huwallah kepada semua ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Percaya dia. Baca Qul huwallah ini pahalanya 1/3 daripada baca Al-Quran. Baca 3 kali. 3 kali Qul huwallah berarti pahalanya sama dengan membaca sebuah Al-Quran. Bacalah kepada mereka. Baca kepada mereka. Lalu ke kawasan kubur tu, Assalamualaikum ya ahli kubur. Semoga sejahteralah kamu di sana. Tunggulah, aku juga akan ke sana. Gitu kan? Hai dia kata. Dia kata. Itulah kita. Biar ada adab sikit dengan kubur ni. Bila lagi ziarah kubur ibu bapa. Lama dah tak pergi. Tunggu raya lah tu. Aduh, tunggu raya baru nak pergi. Masya Allah. Dah berapa lama tak balik? 3 tahun. Allahu Akbar. Covid tu. Iyalah tu. Alasan. Kematian adalah jambatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan orang yang dicintai. Kematian itu akan menghubungkan antara orang yang mencintai dan dicintai. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang cukup bekal iman, bagi ahli-ahli syurga, kematian itu memang ahlan wa sahlan. Rasulullah semasa nak wafat, Allah memerintahkan malaikat maut supaya bertanya kepada Rasulullah dulu. Adakah ya Rasulullah engkau nak terus hidup ataupun engkau nak wafat?
Itulah malakul maut, tanya Rasulullah. Aku telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bertanyamu. Maka Rasulullah kata, aku memilih supaya aku berakhirlah. Wafatlah aku. Maka maut pun cabutlah nyawa Rasulullah. Kita ada pilihan ke? Tak ada pilihan kita. Kita tak ada pilihan, bro. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Allahu Akbar. Pilihan kita sendirilah. We are ready. We are ready or not? Kena tanya soalan kita. Kalaulah aku mati besok, adakah aku dah siap? Itu penting. Motivasi diri, muhasabah diri, memberi perasaan kepada diri. Bila malah solat, ya Allah, mungkin solat ini terakhir padaku. Bila kedekut, buka beg duit, nak bagi ada duit 100, 50, 20, 10, bagi yang RM1. Allah, kalau aku mati besok, duit ni semua orang baik. Baiklah aku bagi semua. Sedekah. Sedekah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedekah separuh daripada harta dia ada. Dan Sayyidina Abu Bakar, dia sedekah semua harta dia ada. Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, apabila kau sedekahkan semua hartamu, apa lagi ada di rumahmu? Apa yang ada lagi dengan kamu? Ya aku ada ya Rasulullah, Allah dengan Rasul. Tengok, orang hebat, ahli syurga. Kita nak keluar duk 100, ketar-ketar tangan ni. Nak keluar duk 50, oi banyak ni. Boleh full tank kereta ni. Ketar-ketar 20, oi 20 boleh makan nasi ni. Bagi RM1 lah, RM1. Allahu Akbar. Bagi RM1 nak masuk syurga, bro. Dalam syurga ada apa? 70 bidadari. RM1 je. Dalam syurga ada apa? Istana besar. Istana RM1 je. RM1 je, kau bagi RM1 je. Dalam syurga ada apa? Semuanya wangi-wangi. Tak ada yang busuk di syurga. Tanah wangi, pokok wangi, wangi-wangi. Burung cantik, semua cantik semua. Kita pula muda. Kalau umur 70 meninggal jadi umur 30 di syurga. Bagi RM1 je. RM1 je. Di syurga nak makan apa? Boleh order, boleh minta sampai ke riba. Bagi RM1 je. Bagi RM1 je. Di syurga nak melayang, nak terbang ke mana-mana, ada kenderaan yang hebat. Bagi RM1 je. Allahu Akbar. Berbaloi ke RM1 nak tu semua? Kita nak kahwin seorang pun habis RM20,000 kan? Ni nak 70 bidadari, kau bagi RM1. Allahu Akbar. Kau bagi RM1 nak 70 bidadari. Kau kahwin dulu habis RM20,000, bro. Belum tentu lagi masuk syurga. Belum tentu. Kau ada day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Bersama Atuk. Kematian itu umur 60-an. 60-an. Kematian itu umur 60-an. Dan 70-an. Itulah kematian. Kematian. Yang sesungguhnya kematian itu pasti. Yang hidup juga yang akan mati. Yang hidup juga akan mati. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bulan Ramadan, waktu duha. Siapa yang belum solat sunat duha, tolong solat sunat duha ya. Buat 2 okey, 4 cantik, 6 okey. Nak murah rezeki jangan kurang daripada 4. 2 rakaat itu mendapat pahala duha yang besar. 4 rakaat insya-Allah mendapat rezeki apa yang kita nak. 6 rakaat mendapat darjat yang lebih baik. Darjat lebih baik. 8 lagi tinggi. 10, 12 rakaat dapat sebuah istana. Istana emas. Istana emas. Bukan dinding plywood, tak ada. Bukan tangga batu, tak ada. Istana emas berlantaikan permata. Bertanggakan berlian. Itulah orang buat 12 rakaat. 12 rakaat solat sunat duha. Amin. Amin. Hebat. Kematian tidak menunggu menjadi orang baik. Kematian tidak menunggu kita untuk jadi baik baru kita mati. Tidak. Jadilah orang baik dan tunggulah kematian. Change yourself to be a good people, good person. And you wait for the die. Putih sikit. Perbanyakkan mengingati mati. Jika kamu menjadi orang yang lapang dengan kehidupan, maka mengingatkan kematian akan menyempitkannya. Dan kalau kamu merasa sempit dengan kehidupan,
maka mengakhiri mati akan melapangkan hidup. Jika kau rasa susah hal dunia, ingat mati. Beres, bos. Beres. Senang. Jika kau kusut kerana tender tak dapat, ingat mati. Beres. Jika kau pergi interview tak dapat jawatan, you ingat mati. Selesai. Tak ada stres. Jika kau ditinggalkan oleh boyfriend atau girlfriend, ingat mati. Selesai. Selesai. Tak ada stres. No stress at all. No stress. Wow. Ingat mati is very powerful. Ingat mati. Kebanyakan manusia berjuang mengada-ngadakan dirinya, menonjol-nonjolkan dirinya. Bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk lain, menidakkan makhluk lain. Sampai tega menidakkan Tuhan. Itulah kematian. Itulah kematian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak lagi. Banyak lagi kita. Melawan kematian. Melawan kematian menuju keabdian. Itulah transit kita. Transit. Mengapa mesti kita takut mati? Cukupkah bekalan yang kita bawa? Itu yang penting. Cukup bekalan itu penting. Cukup bekalan itu penting. Sebab itu kita kena solat. Jadi apabila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka tidak ada apa lagi lah. Daripadanya kita datang, kepadanya kita kembali. Habis. Matinya anak Adam itu, ingat. Matinya anak Adam itu, 3 akan ikut ke kubur. Matinya anak Adam itu 3 perkara akan ikut ke kubur. Ya kau, biar duit tak banyak, asal banyak ingat mati. Cantik. 3 perkara akan ikut ke kubur semasa kita meninggal dunia. Pertama, harta. Kereta besar akan pergi mengiringi kita ke kubur. Mengiringi kita ke kubur sampai di kubur. Kedua, keluarga. Bini comel, bini muda, bini bapa. Hantar ke kubur. Yang ketiga, amal ibadat kita, solat kita, sedekah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, selawat kita juga pergi ke kubur. Apabila selesai ditimbus kita, selesai kaki mulai langkah membelakangi kita, harta balik. Harta balik. Isteri dan anak-anak balik. Balik. Mertua kaya. Balik. Bapa kaya. Balik. Tapi yang setia dengan kita ialah amal. Amal yang kita lakukan di dunia itulah yang akan bersama dengan kita di liang lahat, dalam kubur. Rugilah orang yang tidak berbekalkan amal. Sanggup kau duduk sorang-sorang dalam kubur? Dengan gelap gelita, dengan cacing, dengan naga, dengan ular, apa semua. Sanggup ke? Allahu Akbar. Kalau tak boleh fikir lagi benda macam ni, wallahu a'lam bisawab. Tak tahulah nak cakap apa lagi. Kita memerlukan teman. Sedangkan di dunia ini, apabila semua keluarga pergi Kuala Lumpur, contoh, kita duduk sorang di rumah, maka sunyinya kita, maka kita cari teman kita. Oh, ada kucing. Hi cat. Main dengan kucing. Nak juga teman. Nak hilangkan boring, hilang macam-macam. Bahkan kita dalam kubur gelap gelita. Kubur jadi sempit. Amal ibadah yang membantu kita. Cahaya surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, qul wallahu ahad datang membawa cahaya kepada kita. Membawa cahaya kepada kita. Surah-surah lain, ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Mulk, semua itu akan memberi cahaya kepada kita. Puasa akan membantu kita. Akan membantu kita supaya kita tidak lapar dan dahaga. Zikir kita akan meluaskan kubur kita tidak jadi sempit. Dan amalan haji, zakat, semua ini menjadikan kubur kita itu adalah sebahagian daripada taman syurga. Bayangkan kalau kiamat 1,000,000 tahun lagi, 1,000,000 tahunlah kau berada di tepi taman syurga. Tapi jika kau tak solat, jika kau tak melanggar perintah Allah, kau masuk dalam kubur, kau akan jadi sebahagian daripada taman neraka. Jadi kubur kau jadi taman neraka. Kalau 1,000,000 tahun, 1,000,000 tahunlah kau akan diseksa di taman neraka itu. Pergi ke mahsyar, diseksa lagi. Matahari sejengkal daripada kepala. Pergi ke mahsyar, diseksa lagi. Selepas disiasat di pada mahsyar, tengok dosa kamu banyak, dihumban dalam neraka.
berbaloi ke? Tak nak beribadat dengan Allah. Dalam kubur diseksa, di mahsyar diseksa, dan paling kuat diseksa ialah dalam neraka. Tetapi bagi orang yang beribadah, bagi orang yang solatnya tidak pernah tinggal, kalau tinggal qada, ditampung dengan solat-solat sunat, baca Al-Quran, tak boleh baca semua, dia baca surah Al-Ikhlas, 3 kali baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sama pahala dengan baca sebuah Al-Quran. Bayangkan kalau dia baca 30 kali, berarti 10 kali baca Al-Quran. Jadi bayangkanlah orang yang bersiap sedia dengan sedekah. Orang di dunia ini, pahala sedekah, doa daripada anak-anak yang soleh sampai. Itulah yang kita nak. Supaya kubur kita menjadi sebahagian daripada taman-taman syurga. Taman-taman syurga di dunia sudah ada. Raudah sudah ada. Taman syurga di Madinah. Bukit Uhud, taman syurga. Taman syurga. Dan taman syurga juga ialah tempat-tempat majlis ilmu. Itulah taman syurga di dunia. Allahu Akbar. Jadi, bersiap sedialah kita. You are ready or not? Allahu Akbar. Jadi bagi orang yang tak insaf lagi, berdoalah dengan Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku. Minta hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Semasa Abu Talib nak meninggal, Abu Talib ni bapa saudara kepada Rasulullah, yang menjaga Rasulullah daripada umur 9 tahun hingga wafatnya. Hingga Rasulullah hingga Abu Talib wafat, iaitu berhijrah daripada Mekah ke Madinah, iaitu sehingga umur 53 tahun. Menangis Rasulullah mengharapkan Abu Talib syuhada, tetapi tidak syuhada. Sehingga turun wahyu mengatakan hidayah itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Rasulullah pun tak boleh bagi hidayah. Jadi hidayah mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah. Minta, ya Allah, aku mohon hidayahmu. Apa tu hidayah? Aku mohon iman yang tinggi. Ya Allah, bukalah hidayah supaya aku ringan solat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah kekuatan padaku untuk aku tahajud setiap malam selain daripada bangun sahur. Ya Allah, berilah kekuatan padaku untuk aku meneruskan ibadah puasa bulan Ramadan, dan disambung dengan puasa 6, dan disambung dengan puasa Isnin kami. Ya Allah, minta dengan Allah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah untuk hari ini. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, semoga ceramahku hari ini, terimalah ceramahku hari ini sebagai satu ibadah, ya Allah. Semoga menjadi penawar, menjadi pembimbing, boleh menyedarkan kepada rakan-rakan anak cucu atuk yang sudi mendengar hari ini, insya-Allah. Amin. Jadi cukup untuk setakat itu. Insya-Allah kita jumpa lagi besok. Rakan-rakan daripada Indonesia, Singapura, Thailand, khususnya di Malaysia juga, atuk ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa follow TikTok atuk dan subscribe Haji Mat Atuk TV. Subscribe YouTube Haji Mat Atuk TV. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.